Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar semua? Kepada korang semua yang tengah tengok ni, aku sentiasa mendoakan korang, semoga korang semua yang tengah tengok ni sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik-baik, dan semuanya berada dalam keadaan yang ceria-ceria selalu. Nak macam radio pula dah. Dan guys, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang tengah tengok ni, dan terutama buat yang baru menelis Faiz Cerita. Salam perkenalan aku ucapkan buat korang, dan buat korang yang baru menelis Faiz Cerita ni, kalau tidak keberatan, supportlah Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan korang semua boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description. Dalam video kali ni, apa yang aku nak sharekan, aku ada dapat satu kisah ni. Yang kisah ni dikongsikan daripada seseorang yang namanya Encik Amir. Apa yang Encik Amir ni kongsikan guys, dia bagi tahu dia ada pengalaman berkenaan dengan kisah seram ni, yang dia rasa kisah ni dah berbelas tahun yang lepas. Kata Encik Amir, pengalaman yang seram kan ni berlaku ke atas diri dia sewaktu tu dia bekerja di sebuah stesen jana kuasa. Dan dekat situ dia kata ada satu hari tu waktu dia tengah buat rondaan, dia terserempak dengan ada satu bayangan hitam yang dia kata memang sangat menyeramkan guys. Kalau korang nak tahu kisah seram Encik Amir ni okey ke tak okey, seram ke tak seram, korang kena stay tune sampai habis. Pengenalan cerita Encik Amir ni, apa yang dikongsikan terlebih dahulu. Waktu tu dia bekerja di sebuah stesen jana kuasa yang terletak di pinggir pekan di negeri P. Negeri P. P tu boleh jadi Perlis, boleh jadi Penang, boleh jadi Pahang kan. Sebab dia tak nyatakan lokasi tepat. Mungkin dia rasa macam lebih elok kot kalau rahsia, biarlah rahsia. Tapi terletak di negeri P lah. Dan kata Encik Amir, stesen tersebut telah lama ditinggalkan. Tempat tu pula, kata Encik Amir, dikenali dengan salah satu tempat yang menyeramkan. Banyak juga kisah-kisah seram, cerita-cerita misteri yang dia dengar daripada banyak mulut tau. Yang dekat situ memang banyak lah benda-benda yang agak menakutkan ni. Banyak cerita guys dekat situ. Ada yang cerita macam ni, ada yang cerita macam tu. Sehinggalah tempat ni ataupun stesen jana kuasa ni menjadi salah satu lokasi dekat negeri tu. Memang tempat yang horror lah. Kisah-kisah tersebut kata Encik Amir dia tak dapat nak confirmkan, dia tak dapat nak mengesahkan. Tapi apa yang pasti kata dia guys, ada satu kisah ni yang memang tepat, yang memang dia boleh confirm, iaitu pengalaman dia sendiri guys. Cerita dia macam ni. Ada satu malam tu, Encik Amir ni dia telah ditugaskan untuk memantau keadaan dekat stesen jana kuasa tersebut. Dan waktu tu tak ada teman tau guys. Dia terpaksa pergi cek dekat kawasan tu seorang diri. Kata Encik Amir, walaupun dia dah banyak dengar cerita-cerita seram yang ada dekat situ guys, tapi kata Encik Amir dia macam tak percaya sangat tau dengan hal-hal mistik macam ni. Dan sebelum Encik Amir nak pergi buat rondaan tu, dia pun buatlah persiapan dengan segala kelengkapan keselamatan. Dia kata dia pun memulakan langkah lah masuk ke dalam kawasan tersebut yang dia kata memang agak sunyi. Dengan yakinnya, sewaktu Encik Amir tengah buat rondaan, tiba-tiba bekalan elektrik dekat stesen tu boleh terputus pula. Dan hanya ada beberapa lampu kecemasan je yang menyala waktu tu. Keadaan ketika tu memang sangat gelap, sangat sunyi. Memang kata Encik Amir waktu dia pergi meronda tu, tak ada dengar apa-apa bunyi pun. Dalam hati dia memang, yelah, tak dinafikan, dia kata agak seram juga guys. Tapi macam yang dia bagi tahu tadi, dia tak percaya sangat dengan hal-hal mistik ni. Jadi dia pun macam abaikanlah keadaan tu. Bunyi yang boleh dengar waktu ketika tu hanyalah bunyi angin. Bunyi angin tu yang sedang berdesir di lorong-lorong yang kosong, membuatkan bulu roma dia merinding guys. Korang tahulah merinding kan, bulu roma tegak. Dia ada lagu kat tu, merinding. Apa tah, korang samalah pandai-pandai lah, aku tak berapa hafal sangat. Jadi bila terasa merinding tu ataupun meremang tu, Cik Amir pun dia kata dia peluk tubuh dia sekejap macam ni. Sebab terasa macam sesuatu lah. Tapi walaupun dah rasa macam tu, dia kata dia tak rasa lah dekat situ macam ada apa-apa penampakan ke. Tak lama kemudian guys, Encik Amir dia dengar macam ada bunyi tapak kaki yang melangkah tau. Yelah, tengah sunyi kan, memang dia dengar sangat lah. Bila dia dengar je ada bunyi macam tu, dia kata hati dia dah mula rasa semacam dah ni. Sebab dia kata dah tentu-tentu, dia kata yang ada dekat situ dia seorang je. Apa yang ada dekat dia waktu tu hanyalah torchlight dan juga cotah saja. Sepanjang dia buat rondaan tu, dia genggam je cotah dia. Sebab tak tahulah kan, dia macam nak bersiap sedia lah, dia genggam dengan sekuat hati.
Waktu tu kata Cik Amir, dia tengah nak buat rondaan dekat tingkat atas. Dan sambil-sambil dia pegang cotah dia tu, yang dia genggam tadi tu, perlahan-perlahan lah dia pergi naik ke tingkat atas. Bila Cik Amir naik je dekat tingkat atas, sampai je dekat tingkat atas, Cik Amir ada nampak satu bayangan hitam yang sangat besar guys, yang berada di sepanjang lorong dekat tingkat atas. Dan bunyi macam ada orang berjalan tadi tu, makin lama makin kuat, makin dekat. Dan keadaan yang gelap yang telah menyala putih. Betul ke? Yelah, menyala putih lah kan. Dia memenuhi, senang pakai memenuhi je lah. Kegelapan yang memenuhi dekat tingkat atas tu membuatkan Cik Amir ni makin lama terasa dah mula rasa macam sangat takut. Dan kata dia waktu tu dia dah mula dapat rasakan macam ada yang sesuatu yang tengah mengintai dia di balik sudut kegelapan tu. Walaupun dah dalam keadaan macam tu, kata Cik Amir, dia tak puas hati tau dengan bunyi yang dia dengar tu. Yalah, dia nampak bayangan hitam tu satulah. Lepas tu dia dengar bunyi tapak kaki berjalan tu daripada tadi. Dia tak puas hati. Dia nak pergi cari apa benda bunyi ni sebenarnya. Dia pun mulalah keluarkan torchlight dia. Dia pun suluhlah keadaan sekeliling dekat situ. Bila dia tengah suluh je kan dengan torchlight dia tu, nak tengoklah keadaan sekeliling kan macam ni. Tengah-tengah suluh, tengah-tengah tengok, tiba-tiba macam itu. Nampak buruk kan muka aku. Tapi memang terkejut, memang macam tu guys. Macam tu. Korang tahu apa yang jadi? Depan mata dia, waktu dia tengah suluh tu, dia ada nampak satu sosok yang sedang berdiri tegak. Kata Encik Amir, bayangan yang dia nampak depan mata ni 100% memang tak mempunyai wajah, tapi memang sangat menyeramkan. Walaupun ianya hanyalah bayangan hitam je. Sosok bayangan hitam yang dia nampak ni, kata Encik Amir, yang paling menakutkan, jarak dia tu tidaklah begitu dekat ataupun jauh tau guys. Dan bila dia dah nampak sosok tu, apa yang berlaku, sosok bayangan hitam tu makin lama makin dekat nak menghampiri dia tau. Waktu dia nampak je sosok tu dah makin lama makin dekat nak menghampiri dia, dia kata jantung dia dah mula rasa macam nak terhenti sekejap dah. Sebab yelah, dia dalam keadaan yang memang sedang berhadapan dengan perkara-perkara yang menyeramkan ni. Tapi Encik Amir pun pelik, dia kata entah macam mana waktu ketika tu dia macam ada sedikit keberanian. Dengan penuh keyakinannya, dia pun menjerit dekat makhluk yang dia nampak tu. Apa yang dia cakap dekat makhluk tu? "Hoi, kamu siapa? Kamu nak apa?" Sorry, bukan marah korang, itu demo je lah, contoh. Bila Cik Amir jerit macam tu, kata dia sosok tu hilang, terus gaib. Cik Amir pun bagi tahu masa tu memang terkejut dan agak bingung jugalah. Dia mencari juga di sekeliling-liling kan, kokot ada kat mana-mana kan sosok hitam tu, tapi tak ada. Walaupun dalam keadaan tu Cik Amir dalam keadaan yang ketakutan, tapi dia kata pada masa yang sama dia agak lega jugalah guys, sebab benda yang dia nampak tu dah tak ada. Setelah kejadian tu guys, kata Encik Amir, dia tidak lagi meremehkan cerita-cerita seram yang ada dekat stesen Janakuasa tu. Dan kata dia menyedari bahawa ada sesuatu yang menghuni dekat situ. Dan dia yakin sangat apa yang dia jumpa pada waktu tu, itu adalah penghuni asal dekat situ. Selepas daripada peristiwa tu guys, kata Encik Amir ni, dia memang membuat keputusan untuk tidak lagi meronda dekat kawasan situ seorang-seorang. Dan Cik Amir ni juga, dia pun ada mengingatkan juga penduduk-penduduk dekat kawasan situ supaya jangan sewenang-wenangnya masuk dekat kawasan stesen Janakuasa tu. Kata Cik Amir, kisah seram dekat stesen Janakuasa tu katanya masih lagi diperkatakan. Dan kebanyakannya, kata Cik Amir, apa yang dia tahu, agak ramai juga yang pernah masuk ke kawasan situ dah pernah nampak dengan bayangan hitam yang dia nampak tu. Jadi kata dia kepada sesiapa sajalah yang nak masuk dekat situ, memang seharusnya bersiap bersedialah untuk bertemu dengan bayangan hitam yang dia nampak tu. Tapi kata Cik Amir, memang tidak digalakkan lah untuk sesiapa masuk dekat kawasan tu, sebab yelah benda tu bukanlah benda yang menyeronokkan, boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi guys, itu sahaja untuk perkongsian kisah seram dalam video kali ni. Macam mana guys, seram tak? On ke tak on? Apa yang dikongsikan oleh Cik Amir ni, inilah yang aku ceritakan buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan sekiranya kalau korang yang tengah tengok ni mungkin ada pengalaman yang lebih kurang sama ke, nak sharekan apa-apa perkongsian ke, nak nilaikan apa-apa ke pasal kisah ni, korang boleh komen je dekat ruangan komen di bawah. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk stay tune tengok video kali ni. Aku minta maaf banyak-banyak sekiranya dalam video kali ni tidak begitu panjang, sekadar ringkas sahaja, tapi ini adalah kisah benar yang dilalui oleh seseorang. Aku nak minta maaf banyak-banyak sekali lagi di atas segala salah silap. Mungkin ada kata-kata di sepanjang penceritaan ni
ada kata-kata yang kurang menyenangkan ke, membuatkan korang kurang selesa ke, aku minta maaf banyak-banyak guys di atas segala kelemahan dan kesilapan lain juga. Dan aku akan cuba perbaikilah dari semasa ke semasa untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan aku harap kepada korang semua yang tengah tengok ni, please support Faiz Cerita, please stay tune. Aku amat-amat memerlukan sokongan daripada korang guys. Dan segala jasa baik korang untuk support Faiz Cerita, aku tak dapat nak balas, tapi aku sentiasa mendoakan korang semua yang sudi untuk support, yang sudi untuk tengok video ni, sentiasa dilimpahkan rezeki yang sangat luas, dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Jadi itu saja guys untuk dalam video kali ni. Sekiranya kalau korang ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang nak share kan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. Dan tak lupa juga buat korang yang baru mengenali Faiz Cerita ni, jangan lupa support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share. So guys, itu saja untuk dalam video kali ni. Sekian daripada Faiz Cerita. Stay tune untuk next video, InsyaAllah guys. Assalamualaikum.